Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan meneruskan ulang kaji kita dengan tajuk ataupun kemahiran yang seterusnya, iaitu cara untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi cikgu akan kongsikan 4 tekniknya, iaitu teknik yang pertama adalah teknik lukisan ataupun gambar rajah. Yang kedua adalah teknik pembahagian. Yang ketiga adalah teknik penolakan dan yang keempat adalah teknik corak. Okey, kita masuk kepada maksud pecahan tak wajar dahulu. Pecahan tak wajar bermaksud pecahan yang mempunyai pengangka yang lebih besar daripada penyebut. Pengangka lebih besar daripada penyebut. Contohnya 3/2 ataupun 5/4. Dan banyak lagi, 9/8, 7/4, 12/5 dan sebagainya. Itu adalah pecahan tak wajar. Nombor di atas lebih besar daripada nombor di bawah. Pengangka penyebut. Kepala dia besar, badan dia kecil. Jadi cikgu selalu kata itu pecahan alien. Sebab apa? Sebab kepala dia besar, badan dia kecil. Jadi alien lah. Sebab kepala besar, badan kecil. Jadi itu cara mudah untuk kita mengingat pecahan tak wajar dan pecahan wajar. Okey, kita terus masuk kepada soalan yang pertama. 3/2. Ini adalah pecahan tak wajar. Kita nak tukarkan kepada nombor bercampur. Kita gunakan kaedah yang pertama untuk kedua-dua soalan. 3/2 dan 5/4. Kaedah yang pertama adalah kaedah lukisan. Kita gunakan untuk soalan pertama dahulu. Jadi 3/2. Untuk gunakan kaedah lukisan, cikgu guna segi 4 supaya lebih mudah untuk kita lukis. Okay, penyebut di sini adalah 2. Bermaksud pecahan itu gambar rajah itu dia dibahagikan kepada 2. Kepada 2 kotak. Contohnya 2 1 2 bermaksud per 2. Tapi sini 3. Kalau kita lorekkan 2 tak cukup. Kita kena tambah 1 lagi. Okey, sekarang ada 4. Ada 4 kotak. Di mana pecahan tu per 2 lah. Jadi kita nak lorekkan 3/2. Bermaksud ada 3 bahagian yang dilorekkan. 1 2 3. Ini adalah 3/2. Jadi kita boleh lihat dalam gambar rajah, ada satu pecahan, satu penuh dan tidak penuh. Satu penuh ini kita boleh wakilkan sebagai satu biji kek yang kamu makan. Jadi ini sebagai 1. Tapi ada satu lagi bahagian kek anda tidak habis makan. Ada setengah lagi yang tinggal, yang tidak dimakan. Bermaksud yang anda makan hanyalah setengah ataupun 1/2. Jadi jawapan 3/2 dalam nombor bercampur adalah 1/2. 1/2. Itu adalah kaedah lukisan. Masuk kepada soalan B, kita gunakan kaedah lukisan gambar rajah. Per 4. Jadi kita lukis kotak dibahagikan kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Tapi ada 5. Kalau kita lorek 4 masih tak cukup. Tambah lagi satu kotak. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahagian kek. Jadi kita lorekkan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sekarang kita tukarkan kepada nombor bercampur. 1 penuh, 1 bahagian kek bermaksud 1. Kemudian ada 1/4. 1/4. Jadi nombor bercampur untuk 5/4 adalah 1/4. Okey. Kita letak bawah sikit. Kaedah yang kedua, kaedah yang paling selalu digunakan, iaitu kaedah pembahagian. Kaedah pembahagian selalu digunakan dan selalu diajar. Kaedah pembahagian sangat mudah. 3/2. 3/2 bermaksud 3 bahagi 2. 3/2. 3/2. Ini adalah kaedah pembahagian. Sesuai digunakan untuk nombor yang besar. 3/2. Jadi 2 darab apa paling dekat? 2 darab apa paling dekat dengan 3? 2 darab 1, 2. Kemudian tolak. 3 tolak 2, 1. Jadi
Selesai pembahagian, di manakah nombor bercampurnya? Nombor bercampurnya kita mulakan daripada pusingan jam, daripada atas turun ke bawah. Atas ni cikgu selalu kata yang duduk di atas dia orang besar ataupun dia ketua. Jadi ketua sentiasa di hadapan dan besar. Jadi 1 baki 1/2. Okay, penyebut sentiasa sama walaupun kita dah tukarkan kepada nombor bercampur. Kalau awal-awalnya penyebut 2, akhir-akhirnya penyebut pun mesti 2. Jadi kita boleh tengok jawapan dia masih sama. Kita masuk kepada soalan yang kedua. 5/4. Gunakan teknik pembahagian. 5 bahagi 4. 5 bahagi 4. 4 darab apa paling dekat dengan 5? 4 darab 1, 4. 5 tolak 4. 5 tolak 4, 1. So, gunakan pusingan jam. Yang duduk di atas besar. So, 1 baki 1/4. Menyebut masih sama. 4. Kalau soalan penyebut 4, jawapan pun penyebut mesti 4. Ini adalah kaedah yang kedua. Kita masuk kepada kaedah yang ketiga, iaitu kaedah penolakan. Soalan pertama, 3/2. Jadi, 3 tolak 2. 3 tolak 2, 1. Jadi, bagi anda semua yang menggunakan kaedah penolakan, kena tengok dan kena lihat berapa kali kita buat penolakan. Jadi, 1 kali tolak bermaksud 1 besar. Bakinya adalah 1. Penyebut asal adalah 2. Jadi, 1/2. Masuk kepada soalan B. 5/4. 5 tolak 4. 5 tolak 4, 1. Berapa kali kita tolak? Kita tolak 1 kali. Jadi 1 besar. Baki adalah 1. Penyebut adalah penyebut asal 4. Jadi 1/4. Itu adalah kaedah penolakan. Kaedah yang terakhir, kaedah congak. Kaedah congak kena hafal sifir. Kita tengok 3/2. Penyebut 2. Masih sama. 2 darab apa paling dekat dengan 3? 2 darab 2 tak boleh sebab 2 darab 2, 4. Jadi 2 darab 1, 2. 2 tambah berapa dapat 3? 2 tambah 1 dapat 3. Jadi jawapan kita adalah 1/2. Okey, soalan seterusnya. 5/4. Kaedah congak. Jadi, penyebut adalah 4. 4 darab apa dapat 5? Tak ada. Jadi, 4 darab 1. 4. 4 tambah berapa dapat 5? 4 darab 1. 4. 4 tambah 1, 5. Jadi, jawapan dia adalah 1/4. Ini adalah kaedah congak. Jadi, cikgu telah kongsikan 4 kaedah, iaitu kaedah lukisan, gambar rajah, kaedah pembahagian, kaedah penolakan dan kaedah congak. Jadi, ada 4 kaedah yang anda semua boleh pilih. Bergantung kepada soalan. Ada soalan, kalau penyebutnya besar, tak sesuai kita gunakan gambar rajah. Contohnya, 10/8. Kemudian, 12/10. Jadi, agak membuang masa untuk kita lukis 10 bahagian. Jadi, ada gunakan cara lain yang lebih cepat dan mudah. Kita masuk kepada soalan lain. Untuk tunjuk lebih banyak lagi contoh. Jadi, cikgu kena padam soalan ini dahulu. Baiklah, kita masuk kepada soalan C dan D. 12/7 dengan 25/6. Ini adalah pecahan tak wajar. Kepala dia besar, badan dia kecil. Okay, 12/7. Kita ada 4 kaedah tadi. Yang mana satu kaedah yang kita nak gunakan yang lebih sesuai. Kalau kita gunakan kaedah gambar rajah, agak payah sedikit. Sebab dia ada 7 bahagian. Jadi agak membuang masa. Jadi cikgu hanya kongsikan 3 kaedah yang seterusnya. Iaitu kaedah pembahagian, kaedah penolakan dan kaedah congak. Untuk kaedah pembahagian, 12 bahagi 7. Okey, 12 bahagi 7. 7 darab apa dapat 12? Tak ada. Jadi paling dekat adalah 7 darab 2. Bukan. 7 darab 1. 7 darab 1, 7. Tolak kan? 12 tolak 7. Tak tahu tolak. 7 lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Jadi jawapan kita adalah atas pergi ke bawah. Yang atas besar, ketua. 1. 5/7. Selesai. B. 25/6. Kaedah pembahagian. 25
bahagi 6. 6 darab apa paling dekat dengan 25? 6 darab 4. 6 darab 4, 24. Tolak 5 tolak 4, 1. 2 tolak 2, sifar. Kemudian jawapan kita yang atas keluarga. Yang di atas 4 besar. So 4 turun bawah 1/6. Selesai. Kaedah yang kedua, kaedah penolakan. 12 tolak 7. 12 tolak 7. Nak pinjam. Okey, bagi pinjam. 12 tolak 7. 12 tolak 7. 5. Jadi kaedah penolakan. Berapa kali kita tolak? 1 kali tolak. Baki 5 per baki awal. Baki awal. Penyebut awal 7. 1, 5/7. Yang kedua 25/6. Ini panjang sikit. 25 tolak 6. 5 tolak 6 tak cukup pinjam. 1. 15 tolak 6. 9. 1. 19. Dapat tolak lagi 6. Tolak 6. 9 tolak 6. 3. 1. 13. Dapat tolak lagi 6. Tolak. 13 tolak 6. Pinjam. 1. 13 tolak 6. 7. Dapat tolak lagi 6. Tolak 6. 7 tolak 6. 1. Okey, jadi kita kena kira berapa kali kita tolak. 1 kali tolak. 2 kali tolak. 3 dan 4. Jadi 4 kali tolak baki 1 penyebut asal 6. 4 1/6 kan sama. Dan kaedah yang terakhir, kaedah congak. 12/7. 12/7. 7 darab apa paling dekat dengan 12? 7 darab 2 tak boleh sebab terlalu besar. Jadi kena gunakan 7 darab 1 7. 7 darab 1 7. 7 tambah berapa dapat 12? 7 darab 1 7. 8 9 10 11 12. Jadi 5. 1 5/7. Selesai kaedah congak. Kaedah yang terakhir. Soalan yang terakhir 25/6. Okey, hujan. Jadi ada gangguan bunyi hujan sedikit. 25/6. 6 darab apa paling dekat dengan 25? 6 darab 6. Tak boleh. 6 darab 6 36. 6 darab 5 30. Jadi 6 darab 4 24. 24 tambah apa dapat 25? 6 darab 4 24. 25. Jadi 1. Jawapanlah jawapan kita 4 1/6. Ada 3 kaedah, 3 langkah yang berbeza. Jadi boleh gunakan ataupun pilih mana satu kaedah yang paling sesuai mengikut soalan. Contohnya kalau soalan D 25/6, kalau kita gunakan kaedah penolakan memang panjang dan membuang masa. Jadi pilih kaedah yang lebih pendek. Kalau lebih pendek sama ada kaedah pembahagian ataupun kaedah congak. Kaedah congak pembahagian lebih pendek daripada kaedah yang lain lah. Tapi ikut soalan jugalah, betul lah. A 12/7. Kalau tengok soalan A 12/7, kaedah penolakan satu langkah saja. Jadi bolehlah, mungkin boleh pakai. Tapi kalau soalan D 25/6, kita guna kaedah penolakan, memang panjang. Jadi semasa menjawab soalan kena bijak, kena kreatif. Fikir mana satu kaedah yang kita nak gunakan supaya menjimatkan masa. Baiklah. Jadi setakat itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini, di mana cikgu telah kongsikan 4 kaedah untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi boleh pilih mana-mana kaedah yang paling rasa mudah, yang rasa mudah, yang anda semua rasakan senang dan mudah, dan gunalah kaedah tersebut. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.